إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini 9 Syaban 1434 bersamaan dengan 17 Jun 2013. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan manhaj al-talaqqi wal istidlal baina ahli sunnati wal mubtadi'ah, yang mana kita telah pun sampai kepada muka surat yang ke-15 di bawah tajuk bersandar kepada hujjah dan keterangan. Okey, yang mana perkara ini merupakan di antara kaedah-kaedah pemikiran dan penghujahan di dalam Islam. Kita telah bincangkan pada kelas yang lepas. Pertama ialah mengagungkan ilmu, mengangkat kedudukan, mencela kejahilan dan memperingatkan daripadanya ataupun memberikan amaran terhadap perkara itu. Okay, seterusnya ikhlas dan pengosongan jiwa di dalam mencari kebenaran, iaitu sebelum datang untuk belajar kita perlu kosongkan diri kita agar kita dapat menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Yang ketiga ialah mengharamkan kata-kata terhadap Allah tanpa ilmu, dan yang keempat bersandar kepada hujjah dan keterangan. Itu yang akan kita bincangkan pada malam ini bersama dengan arahan memerhati dan memikirkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Okey. Okey. Yang keempat ialah bersandarkan kepada hujjah dan juga burhan. Burhan artinya ialah dalil yang jelas, yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kaedah Islam yang antara kaedah Islam yang paling besar, iaitu sentiasa berlandaskan kepada hujjah, penghujahan, dan burhan, iaitu dalil yang jelas. Okey. Dan di samping itu menjauhkan diri kita daripada zan dan takharrus. Zan ialah sangkaan dan takharrus itu ialah lebih kurang juga sangkaan, dugaan, mendugakan sesuatu. Okey. Dan perkara ini bila kita bincang tentang hujjah dan juga burhan, artinya setiap masalah yang kecil ataupun yang besar kita akan letakkan di dalam satu neraca, dalam satu timbangan. Okey. Dan timbangan ini ialah timbangan yang berlandaskan kepada dalil dan juga penghujahan, okay, dan juga penelitian. Apa yang akan ditunjukkan oleh dalil, itulah yang kita terima, dan apa yang ditolak oleh dalil, itulah yang kita tolak, kita anggap sebagai batil. Jadi bukan lagi di sini pemikiran kita, bukan lagi di sini sangkaan kita, tetapi apa yang ditunjukkan oleh dalil. Sebahagian ulama mengatakan apa dia, dara yaduru, ya, duru ma'al dalil haitsu dara. Okey, maknanya pusinglah dengan dalil tu, mana saja dalil tu pergi kita ikut. Okey, bukannya kita yang tarik dalil tersebut. Okey. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau situ muka surat 15. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan berkenaan dengan Muslim dengan Al-Quran. Okey, sepatutnya Muslim dan mukmin ini apa yang dia buat ialah muka surat 15. Apa yang sepatutnya dibuat oleh orang yang beriman ialah dia mengikut. Okey, dia menjadi tabi' kepada Al-Quran. Okey, bukannya Al-Quran itu yang jadi tabi' kepada dia. Okey. Baik. Apabila perkara ini dapat kita lakukan, yang akan berlaku ialah segala jenis khurafat dan kesesatan akan dapat ditolak, akan dapat dibuang. Okey. Dan tidak lagi wujudnya apa yang dinamakan sebagai pemikiran.
pemikir-pemikir Islam. Kita bukan nak tentang pemikir Islam, tapi kita risau pemikir-pemikir ni dia mendahulukan fikirannya terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini yang kita risau. Okey. Baik. Kemudian kita perhatikan bahawa dakwah para rasul berlandaskan kepada perkara ini, berlandaskan kepada hujjah dan juga al-burhan. Sebagai contoh kat sini beberapa ayat yang dinyatakan, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, dan katakanlah wahai Muhammad, bawakan hujjah kamu yang jelas, dalil kamu yang jelas sekiranya kamu benar merupakan orang yang berada di atas kebenaran. Jadi kita bukan umat yang takut untuk nak berhujah. Kita adalah umat yang berani untuk berhujah kerana kebenaran ada di pihak kita. Tinggal masalahnya ialah kadang-kadang apa? Kita tak tahu. Betul tak? Kita tak baca. Kebenaran tu ada tapi kita tak baca. Jadi bila kita tak baca, apa yang berlaku ialah kita jahil. Dan bila kita jahil, kita tak boleh nak berhujah dengan orang yang membawa syubhat. Okey, jadi ini satu perkara yang penting. Dan kalau kita nak kaitkan, nak keluarkan sedikit, kaitkan dengan apa yang kita nak sebut talbis iblis agaknya. Okey, cara iblis mengganggu kita adalah dengan dua perkara. Pertama dengan asyahawat, yang kedua dengan asyubuhat. Okey, asyahawat ini ditolak dengan keyakinan. Bil ilmi wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan keimanan dan keyakinan dapat dikecapi kepimpinan dalam agama. Okey. Siapa yang biasa baca surah As-Sajdah tu, dia ingatlah ayat tu, apa dia? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di kalangan mereka sini memang tentu umat yang terdahulu lah kan, okay, Bani Israel dan sebagainya, a'immatan, pemimpin-pemimpin, okey, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Okey, pemimpin-pemimpin yang mendapat hidayat daripada dalam urusan kami ini dengan apa? Dengan kesabaran dan keyakinan. Jadi di sini para ulama kita mengatakan sabar itu untuk lawan syahwat dan yakin untuk lawan syubhat. Tapi nak dapat keyakinan bukan dengan apa dia panggil mimpi kan, apa dia panggil manamat ataupun ru'ya, bukan yang tu, tapi caranya ialah dengan ta'allum. Al-ilmu bit ta'allum. Ilmu itu adalah dengan belajar. Okey. Kemudian tadi dalam surah Baqarah 111, kemudian dalam suratul Ahqaf 4, ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Okey, jangan baca ituni. Baca ituni memang nampak sangat tak mengaji, apa? Tak talaqi ataupun tak dengar orang baca kan. Okey, ayat ni hebatnya, cuba buka tengok Al-Ahqaf, ayat sebelum dia apa? Suratul Ahqaf, ayat sebelum dia apa? Saya nak kita nak tengok macam mana cara nak baca ni, benda ni. Dah buka dah? Ayat yang keempat. Ada? Cuba baca. Siapa yang boleh baca dengan tarannum? Tak apa, baca dengan tajwid pun tak apa. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Okey, boleh? Okey, cuba saya nak ulang balik semula. Okey. Kita nak ulang dari Aruni. Saya ulang balik semula. Okey. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard
aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bikitabim min qabli hadza أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Apa beza dia antara dua tu? Kalau kita berhenti fis samawat, ambil nafas, ituni bi kitabim min qabli hadza. Kalau kita sambung fis samawati tuni, jangan pergi baca fis samawati tuni. Nampak sangatlah kan. Baca apa? Tak ada sanad ataupun tak ada apa? Tak ada syekh kan. Okey. Apa nak tanya apa? Kenapa dia baca itu ni? Itu tak tahu. Itu perbincangan dia lanjut lagi lah. Tapi saya nak ceritakan bagaimana nak baca. Okey. Kalau kita berhenti fis samawat, kita baca ituni. Tapi kalau kita nak sambung, lafaz kita panjang, fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza. Kadang-kadang kita kalut kan, nak cepat kan. Okey. Ya. So, tak apa, itu bukan perbincangan kita. Saya saja nak sebutkan benda tu. Ya. Maknanya kalau kita nak baca Al-Quran pun, paling kurang kena dengar orang baca dulu, barulah kita dengar, barulah kita baca. Jangan kita baca terus. Takut ada setengah bahagian tu kita rasa kita baca betul, tapi sebenarnya kita baca salah. Okay? Baik. Lepas tu ayat ni maksud dia, bawakanlah kepada saya satu kitab sebelum ini. Okey, ataupun satu atharatin min ilmin, satu kesan ilmu ataupun ilmu yang diwariskan, sekiranya kamu berada di atas kebenaran. Okey. Seterusnya seperti yang disebutkan oleh Ashabul Kahfi, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Yang bahagian akhir tu, kalaulah alangkah baiknya sekiranya mereka mendatangkan sultan bayyin. Apa maksud sultan kat sini? Apa maksud sultan? Apa dia terjemah tu? Sultan apa? Raja apa? Yang berkuasa, keterangan. Okey. So sultan ni banyak maksud. Antara maksudnya ialah ilmu. Okey, la yanfuduna illa bisultan. Okey. La tanfuduna illa, la tanfudun ke la yanfudun? La yanfuduna illa bisultan. Mereka tidak dapat melepasi langit ni kecuali dengan sultan. Apa maksud dia? Adakah dengan membawa seorang sultan? Seorang raja? Tak. Sultan kat sini maksudnya ilmu. Dengan ada ilmu yang hebat, barulah boleh buat murakabat ataupun dia panggil apa? Spaceship dan sebagainya yang boleh keluar. Masa kita bila naik ke atas langit, nafas kita dah makin sesak, makin susah kan. Okey. Itu antara perbincangannya. Sultan antara maksudnya ialah ilmu. Sultanin bayyin, ilmu yang jelas, keterangan yang jelas. Okey. Dengan keterangan itulah baru kita dapat kekuatan. Dengan ilmu baru kita dapat kekuatan. Wa qala ta'ala, dan Allah sebutkan lagi, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Okey. Diturunkan ataupun kami turunkan kepada, kami hantarkan para rasul kami membawa keterangan-keterangan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab wal mizan. Okey, kitab dan juga timbangan, agar mereka dapat liyaquman nasu bil qist, agar manusia dapat hidup dengan keadilan. Okey. Jadi mesti ada sesuatu keterangan yang nyata. So itu caranya kita nak berdepan, dan sebenarnya masalah ni bukan masalah dunia sahaja, akhirat sahaja, tetapi akhirat dan juga dunia. Okay, banyak kalau kita perhatikan kaedah akhirat boleh digunakan untuk dunia. Okay, tapi kaedah dunia boleh tak digunakan untuk akhirat. Okay, sebagainya boleh, sebagainya tak boleh. Okay, tapi itu bukan perbincangan kita lah. Okay, itu yang keempat antara apa yang dipegang oleh umat Islam. Okay, antara perkara yang dipegang oleh umat Islam. Dan kita akan bincangkan sekarang ini yang kelima, pegangan pemikiran dan pendalilan bagi umat Islam ataupun dalam Islam. Yang kelima ialah al-amru bin nazar wa tafakkur fi ayatillah azza wa jalla. Perintah agar kita sentiasa melihat ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda yang menunjukkan Allah wujud. Itu ayat, tanda. Maksud ayat tu apa dia? Kan ayah.
tanda. Okey. Dan bila kita sebutkan ayatullah, tanda-tanda Allah, menunjukkan satu perkara yang menunjukkan Allah wujud, Allah maha berkuasa. Bukan wujud sahaja, wujud dia tak ada masalah dah. Okey, Allah maha berkuasa. Okey. Jadi kita perlu sentiasa melihat, melihat ciptaan-ciptaan yang Allah buat ni, melihat untuk sampai kepada satu keyakinan bahawa Allah maha berkuasa. Okey. Dan dalil berkenaan dengan dalil yang mengarahkan kita, memerintahkan kita untuk sentiasa melihat, dan juga memikirkan tentang kejadian Allah. Kejadian Allah tu bukannya kejadian Allah, maksudnya apa yang Allah ciptakan. Okey. Bolehlah dikategorikan sebagai dalil yang mutawatir. Banyak sangat, terlampau banyak sangat ayat yang menunjukkan ataupun yang mengarahkan kita untuk melihat makhluk-makhluk ni untuk sampai kepada apa dia? Subhanallah, kan? Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhanallah, kan? Sabbihisma rabbikal a'la dan sebagainya. Itu ayat-ayat tu menunjukkan yang kita sepatutnya melihat. Okey. Antaranya ialah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Nampak? La ayatin, tanda untuk orang yang ulil albab, yang berfikir. Yang kita nak pastikan di sini, lub asalnya adalah otak, kan? Ulil albab kalau dari sudut harfiahnya, orang yang ada otak. Tapi ramai kan orang yang ada otak, dia tak guna otak dia. Jadi seolah-olah dia tak ada otak. Okey. Jadi kat sini itu yang penting sebenarnya, fungsi kepada sesuatu perkara tu dilaksanakan. Kalau ada otak, artinya guna otak. Jadi, tapi kalau dia ada otak, dia tak guna otak, jadi apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Betul tak? Mereka ada qulub, ada hati, kan, ada jantung, tapi tidak menggunakan jantung tu untuk nak berfikir. Okey, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak tengok. Kan? Ada telinga tapi tak dengar. Ini yang kita tak nak. Okey. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, mereka yang sentiasa ingat kepada Allah semasa mereka berdiri, semasa mereka duduk, semasa baring, dan sentiasa berfikir fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Okey. So itu caranya kita nak sampai kepada mengagungkan Allah, ataupun mungkin kita dah sampailah, kita dah mengagungkan Allah, tapi kita nak perhebatkan lagi. Caranya ialah dengan sentiasa melihat kepada kejadian alam ni. Okey, bukan lihat macam tu je, cantik bukan gitu. Melihat tapi lepas tu fikirkan dari mana datangnya perkara ni. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya adalah berkenaan dengan tanda-tanda ataupun ayat-ayat yang dapat dilihat depan mata kita. Antaranya ialah al-ibil, iaitu unta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memerhatikan kepada unta, bagaimana ia dicipta? Okey. Apa gelaran unta? Itu nama dia. Apa gelaran dia? Unta digelar sebagai bahtera di padang pasir, kan? Safinatus Sahra, lebih kan itulah. Kenapa nama anak boleh tak Safinatus Sahra, kan? Maksudnya dia kejadian tangan, dia tak panggil tangan jugalah, tangan depan panggil tangan, kan? Kaki yang empat kaki dia tu berjalan di atas padang pasir tak ada masalah. Sedangkan kalau kuda berjalan atas pasir, dia masalah, dia tenggelam. Dia tak sesuai untuk yang tu. Dia sesuai untuk lari. Berbeza dengan unta. Lepas tu dia ada bonggol dia, kan? Sanam. Okey, sanam, bukan sonam, sanam. Dia ada bonggol belakang tu, okey, yang isi air. Okey, so semua benda tu adalah untuk nak survive ataupun selamat di padang pasir. Okey. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Bagaimana langit diangkat, bukit ditegakkan. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana di sutihat, maksudnya dilepirkannya. Apa dia panggil? Kat situ tulis apa? Dihamparkan. Okey, sini datang khilaf lah, kan?
Kalau nak bincang sikit, khilaf adakah bumi itu hampar ataupun bulat. Kan dekat sebut sini wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana ianya dihamparkan. Mana hampar ini kalau akhir sekali jatuh tak tahu ke mana. Kan. Adalah perbincangan dia. Okay, tapi yang pentingnya ialah itu bukan perbincangan kita lah. Kita beriman bahawa benda tu mungkin yang pentingnya dia terhampar dan tak ada kaitan pun ataupun tidak bercanggahan dengan bulat. Dia mungkin bulat tapi dia terhampar kan. Okey, tak apalah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri. Okey, bagaimana setiap seorang tu kalau kita tengok kan, kalau kita masuk dalam Discovery Channel ke dan sebagainya lah. Okey, Harun Yahya punya tu ke, tak salah kita gunakan dalam bahagian ini untuk tengok bagaimana penciptaan kita. Bagaimana kita dicipta. Mata kita bergerak macam mana kan. Okey, tengok orang pun kita dah tahu dah. Dia ni apa? Ada orang boleh baca muka kan. Betul tak? Dia ni mesti ada masalah dengan bini ni. Contohlah kan. Tengok pun tahu dah. Okey. Dia ni tak dapat izin lagi contohnya kan. Dia dapat izin tapi sembang lebih kan. Dan sebagainya lah. Okey. So yang pentingnya saya cakap betul. Ada orang dia boleh tengok. Okey. Dia boleh tengok. Dia ni anak dia ni contohnya kalau 10 orang daripada awal lagi dah seorang cikgu boleh nak detect 5 ni akan berjaya dan 5 lagi ni ini kabut lah, dia datang dia bukan untuk mengaji lah. Okey, contohnya. Okey. Baik. Dan yang penting kat sini ialah kita nak lihat, saya tak tahu terjemah dia macam mana, tapi di sini dia sebut wattafakkurus sahih. Okey, pemikiran yang betul. Okey, kita fikir tapi fikir secara betul akan membawa kita kepada al-iman al-haq, keimanan yang benar berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita perhatikan kalau dalam saya sebut lagi lah Discovery Channel dan sebagainya lah kan. Okay? Kadang-kadang mereka sebut apa? Mother Nature kan. Mother Nature apa bahasa Melayu kita? Alam semula jadi. Ini adalah bencana yang dibawa oleh alam semula jadi. Okay, Mother Nature done bad tu apa dia, Shah Alam ke mana ke, bila berlaku sesuatu kan Mother Nature yang ibu, yang penting ibu juga yang kena kan. Okay, bapa tak tahu ke mana. Tapi itulah yang penting, nature tu dia tak kaitkan dengan Allah. Sedangkan dia kalau perhatikan dia punya huraian tu hebat. Huraian tu macam mana berlaku apa semua gini, tapi apa benda tu berlaku kenapa? Ataupun siapa yang buat? Alam sekitar ataupun alam semula jadi. Kita tak, benda ni berlaku, siapa yang gerakkan dia? Tsunami tu berlakunya slip katalah yang dekat dalam bumi tu. Siapa buat tu? Dia orang kata Mother Nature. That is Mother Nature. Kita kata being done by Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat. Okey, pencipta tu yang buat. Okey. Okey. Kemudian penulis mengatakan di sini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh-contoh untuk menjelaskan kepada kita. Antaranya walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal. Okey, walaqad darabna. Jangan sambung tu walaqad darabna. Tu mungkin ada satu qiraat lah, tapi yang kita punya kat sini Hafsin dan Asim walaqad darabna. Okey. Lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Banyak perumpamaan yang diletakkan dalam Al-Quran. Okey, supaya mereka mendapat tadhakkur, mendapat peringatan. So kita pun kena tahulah al-amthal kan. Kita ada sebenarnya ada kitab-kitab berkenaan dengan al-amthal, iaitu perumpamaan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Tanah yang gersang apa semua kan, bagaimana dihidupkan kembali. Apa dia? Dalam bab i'jazil ilmi, tak semestinya. Kadang-kadang dia sebagai contohnya ba'udah kan, ankabut, kamathalil ankabut ittakhadhat baita, seperti apa? Seperti labah-labah yang labah-labah yang buat rumah sarang lah kan. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling rapuh ialah rumah labah-labah. Okay. So mungkin dia boleh kaitkan dengan, tapi kita kalau tak masuk pun bahagian ilmiah ni, kita dengar sahaja ayat tu kita dah boleh faham dah. Tak perlu kita nak masuk makmal untuk nak pastikan sarang labah-labah tu rapuh. Betul tak?
Okey, dan kalau kita perhatikan, kalau kita dengar-dengar ataupun tengok sikit, kita tahu sebenarnya sarang laba-laba ni kuat. Kan kuat untuk dia lah kan, dan untuk serangga yang sesuai dengan benda tu. Tapi kalau nak bandingkan dengan yang lain-lain ni, rapuh sangatlah. Okey. Okey. Ya, itu berkenaan dengan al-amsal ataupun perumpamaan, dan seterusnya ialah kisah-kisah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya untuk diambil iktibar. Sebab tu kalau perhatikan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Okey, sesungguhnya pada kisah mereka itu, adanya iktibar, ibrah ataupun pengajaran yang boleh diambil oleh orang yang ada otak, yang ada akal. Okey, maka hadithan yuftara, sampai baca sampai habis ayat tu. Yang nak saya ambil kat sini ialah, kadang-kadang orang pertikaikan, kenapa kisah Al-Quran dibaca separuh-separuh, kenapa tak baca penuh? Kan kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang paling penuh lah kot agaknya dalam Al-Quran. Kenapa kisah Nabi Musa tak begitu? Kenapa kisah Nabi apa lagi? Nabi Isa. Okey, agak penuh jugalah kan. Okey, tapi kenapa Nabi apa lagi yang ada? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub. Penuh kan? Masa dia kecil ada? Tak ada kan? Nabi Yusuf ada daripada kecil. Okey, lagi? Nabi Yunus. Nabi Yunus ada tak? Penuh tak kisah dia? Okey lah juga, banyak lah juga kan? Tapi tak begitu banyak. Dan ada ramai lagi nabi-nabi yang Ilyasa. Mungkin nama tapi sikit. Dia tak ada macam Nabi Yusuf punya kisah, Nabi Musa punya kisah, antara yang terhebat ataupun yang sempurna lah dalam Al-Quran. Kalau orang tanya kenapa, kita jawab kerana ibrah. Kerana Allah tekankan sudut ibrah, bukannya tekankan sudut cerita. Dia tekankan sudut apa? Sudut ibrah. Sebab tu kalau nak cerita pada anak kita, jangan cerita dan cerita dan cerita. Lepas cerita tu buat soalan. So apa yang boleh diambil daripada benda ni? So kita akan dapat banyak keajaiban kat situ. Seorang jawab sini, seorang jawab sini, kalau ramailah anak tu kan. Okey. Itu caranya kita nak kenapa nak keluarkan ibrah tu ataupun nak keluarkan pengajaran, untuk nak antaranya untuk nak menajamkan fungsi akal tu. Okey. Jangan risau, akal ni makin kita guna dia makin tumpul ke makin tajam? Betul, pasti. Pasti ke tak? Memang dia akal ni, benda yang makin kita guna dia makin tajam. Kalau kita rasa kalau guna akal, nanti akal ni dia akan apa? Kehausan. Bila kehausan, kita akan jadi tak boleh nak fikir kan. So kita pun tak nak fikir, kita nak tidur, nak rehat. Dia lama-lama dia makin tumpul. Sebab tu Syekh Al-Albani mengatakan al-komputer ni bukan komputer lah, tapi ni komputer yang dikecilkan. Dia ja'alu talibal ilmi balidan. Okey, menjadikan penuntut ilmu apa? Tak cerdik, bodoh lah kan. Menjadikan penuntut ilmu bodoh. Okey, nak dapat ayat Quran duk cari sini kan. Kan. Jadi tak cerdik lah, bodoh lah kan. So kita pun termasuk dalam tu. Dia untuk bagus, dia benda yang bagus, tapi kadang-kadang kita over guna yang tu. Dia yalah, dia dah hafal lagu untuk kita kan. Allah musta'an. Okey. Seterusnya kita akan masuk kat sini, bab yang pertama, perbincangan yang pertama berkenaan dengan manhaj ahli sunnati fil istidlal wa talaqi. Manhaj ataupun metodologi ahli sunnah dalam istidlal dan talaqi. Okey. Secara umumnya, perenggan yang pertama tu membincangkan berkenaan dengan manhaj agama dalam istidlal di sisi ahli sunnah wal jamaah, ialah berdasarkan kepada kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma'. Okey, ini yang pasti. Kemudian berlaku sedikit khilaf berkenaan dengan qiyas. Berkenaan dengan qiyas, tetapi jumhur mengatakan qiyas boleh digunakan, bahkan menjadi masdar ataupun menjadi sumber utama dalam pensyariatan. Okey, dalam pendalilan. Okey. Kemudian dalil-dalil yang dibawa kat sini, cuma dinyatakan di sini qiyas itu mestilah merupakan qiyas yang menepati syarat. Okey. So kita banyaklah kadang-kadang kita bila nak fikirkan orang guna qiyas tapi tak menepati syarat.
Qiyas ni dia kena ada apa? Asal, fara' kan. Kena ada asal dia, kemudian cabang dia, kemudian illah. Dia kena ada illah ni maksudnya apa? Sebab lah kan, yang mengaitkan antara benda yang asal dan benda yang baru, dan ada hukum. 4 benda ni. Okey. Ini boleh belajar dalam usul fiqh lah. Contohnya sekarang ni, ada tak benda yang haram tapi tak ada dalam Al-Quran secara spesifik? Ada. Contohnya apa? Rokok. Okey, boleh? Boleh? Saham. Saham tu tanya Ustaz Idris nanti tak apa. Kan, tapi rokok tadi. Okay, kenapa kita setengah ulama kata rokok tu haram? Kenapa? Memudaratkan. Okey, boleh tak bagi contoh yang lain sikit, yang tak ada zaman Nabi? Ganja tak ada kot dah. Tak zaman Nabi ganja. Candu ada zaman Nabi? Ada? Tak pernah dengar dalam hadis Nabi, tapi tak apalah. Letaklah satu benda yang keluarga-keluarga ganja tu, okay, yang tak ada zaman Nabi. Kenapa ulama kita hukumkan sebagai haram? Berdasarkan pada qiyas terhadap arak menghilangkan akal. Arak memang jelas. Tapi kalau jenis-jenis ganja ataupun dadah dan sebagainya, mungkin yang tak ada zaman Nabi secara spesifik tu, hukum ni macam mana dapat? Caranya ialah dengan melihat kepada apa yang ada zaman Nabi, dan dia ada kaitan. Okey. Contohnya sekarang ni, okey, nak keluarkan zakat beras, boleh ke? Zakat fitrah nanti keluar beras. Boleh ke tak boleh? Boleh. Apa dalilnya? Ada tak dalil secara khusus beras? Tak ada. So macam mana kita kata boleh? Qiyas. Bila dilihat zakat yang dikeluarkan, ta'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin, jadi situ dia dah ambil ilahnya adalah makanan ataupun qut, makanan yang menjadi makanan asasi, bukannya gula-gula 1 kilo. Suka budak-budak dengar ni kan, apa dia letak 1 kilo gula-gula bagi zakat fitrah. Boleh? Pasal makanan tak, tu bukan makanan asasi. Orang tak hidup dengan gula-gula, orang hidup dengan beras contohnya kan. Okey, jadi di situ dibenarkan. Sebab tu kita tak jumpa dalil ruzzan al-aruz, ada ke? Tak ada kan? Okey, kita akan jumpa yang lain-lain. Okey. Baik. Dalil yang dinyatakan berkenaan dengan istidlal, manhaj agama dalam istidlal pendalilan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, ialah antaranya yang dinyatakan di sini surah An-Nisa 59. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulullah dan pemerintah di kalangan kamu. Kalau berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul, sekiranya kamu beriman dengan Allah. Ayat ni perlukan penjelasan. Okay? Penjelasannya ialah ketaatan terhadap Allah dan Rasulullah dinyatakan dengan perkataan, dengan perintah ati'u, diulang. Tapi bila sampai kepada ulil amri tak diulang. Okay? Dan para ulama tafsir dan sebagainya mengatakan ada sebabnya. Sebabnya ialah apa? Ketaatan terhadap ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Tetapi ketaatan terhadap ulil amri, ketaatan yang muqayyad, yang dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Sebab tu ayat ni juga di akhirnya menjelaskan perkara ni. Kalau berselisih pendapat, jangan kembalikan kepada siapa? Jangan kembalikan kepada ulil amri, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Okey. Dan kita rujuk pada ayat lain, fasalu ahla dzikri, tanyalah orang yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun, tanya tu bukan tanya dia. Dia memang tanya dia, tapi bukan tanya dia tentang dia, tapi tanya dia tentang Allah dan Rasul, tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Asy-Syura ayat 10, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa sahaja yang kamu perselisihkan, hukumnya dikembalikan kepada Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Apa yang diberikan kepada kamu oleh Ar-Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah.
Okey, ini antara dalil yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala untuk nak menyatakan sunnah itu adalah hujjah. Okey, sunnah itu adalah hujjah. Okey, ayat yang paling kuat ialah ayat ni. Apa yang Nabi bawa, terima, dan apa yang Nabi larang, tinggalkan. Okey. Kemudian wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Baik. Sesiapa yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas jelas kepadanya hidayah, sebab tu kena iqamatul hujjah, kena ada satu kerja, iaitu kita menegakkan hujjah ataupun menjelaskan hujjah kepada orang ramai. Kita tak boleh hukum terus kafir. Pasal apa? Pasal dia kafir lah. Al-Quran dah ada, dia tak ikut, kafir lah dia. Tak. Al-Quran dah ada, dia tahu tak? Dia kena sampaikan pada dia, jelaskan pada dia, okay, dan sebagainya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ikut jalan bukan jalan orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla. Okey, ayat ini untuk apa sebenarnya? Untuk Quran dan apa? Dan apa sebenarnya? Quran, okey, sunnah dan juga ijma'. Okey. Kerana ada di sini wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut jalan bukan jalan orang yang beriman. Okey, dan al-mu'minin sini siapa? Secara umumnya sekiranya disebutkan mukminin, artinya sahabat. Okey. Baik. Dengan itu perbincangan seterusnya nanti akan dibahagikan kepada tiga, iaitu dasar yang pertama, ta'zimun nusus syari'iyah wal inqiyadu lahu, mengagungkan nas-nas agama dan taat kepadanya. Okey, mentaati nas-nas agama yang ada ni ataupun dalil-dalil yang jelas. Kemudian yang kedua adalah al-i'timad 'ala al-hadits as-sahihah, berpegang kepada hadis yang sahih. Dan yang ketiga ialah sihhatu fahmin nusus. Okey, perbincangan yang ketiga nanti adalah berkenaan dengan kesahihan dalam memahami. Okey, kesahihan dalam memahami nas-nas sama ada Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita akan teruskan dengan yang pertama. Okay. Kalau ada soalan nanti tanyalah kan. Saya nak jalan cepat sikit pasal benda yang tak payah hurai panjang. Kita tak hurai panjang lah kan. Jadi kalau rasa tak faham tu, situ baru tanya. Okey. Dasar yang pertama ialah ta'zimun nusus syari'iyah, mengagungkan nas-nas yang nas-nas agama. Okey, apa beza antara nas dengan dalil? Apa beza dia? Okey, apa maksud dalil? Dalil itu maksud dia apa? Dalil lah Ustaz. Bahasa Melayu pun ada dalil kan. Tapi maksud asal dia apa? Dalil ialah yang menunjukkan kepada sesuatu. Okey. Jadi dalla yadullu dalilan ataupun dalalatan, okey, yang menunjukkan kepada sesuatu. Okey, selesai. Dalam dalil itu sendiri, benda yang menunjukkan kepada sesuatu, ada banyak kategori. Kategori pertama ialah nas. Okey. Kategori pertama ialah nas. Nas ialah yang bila baca je memang amat jelas. Amat jelas. Okay, dia tak ada lagi maksudnya macam ni ke? Bukan, tak ada gitu. Dia memang dengar tu memang jelas. Okay, contohnya apa? Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tu jelas tak jelas? Itu bukan nas. Itu bukan nas. Okey. Apa lagi? Apa contoh yang jelas? Ada tak? Kalau dalam Quran, kalau percakapan kita ada tak? Yang jelas, yang tak jelas? Banyak kan? Okey. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini nas bahawa manusia dicipta, manusia dan jin dicipta tujuannya untuk nak beribadat, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, ini amat jelas. Okey. Lepas nas ada apa dia panggil lah? Nas. Kemudian apa yang disebutkan sebagai zahir. Kan benda-benda gitulah. Okey, zahir. Apa lagi lepas tu? Nas, zahir, muhkam, lagi apa? Mutasyabih gitu. Siapalah, yang penting saya nak ceritakan kat sini bahawa bahagian nas bukan sahaja yang zahir, tapi dia lebih hebat lagi. Dalil yang menunjukkan kepada sesuatu perkara secara amat pasti. Okey, secara amat pasti, bukan secara pasti, secara amat pasti. Okey.
Kenapa saya sebut tu? Supaya kita nak faham. Bila orang sebut nas kan, kadang-kadang kita sebutkan sad, kita jadikan sin, betul tak? Nas. Jadi nas ni agaknya minal jinnati wan nas, agaknya itu kot. Jadi manusia, macam mana nak mengagungkan manusia yang agama ni macam mana, pelik gitu kan. Kita tak dia nas. Okey, dan nas artinya dalil yang amat jelas. Okey. Yang takkan membawa maksud lain, yang kita tak boleh nak salah faham. Okey, baik. Asal agama Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah berdasarkan kepada al-istislam wal khudu' wal inqiyad. Istislam, serah diri. Al-khudu', rendah diri. Al-inqiyad, taat. Okey. Nah, itu asal kepada maksud Islam. Al-islamu huwal istislamu lillah, kan? Islam itu ialah menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia kata saya Islam, saya Muslim, tapi bila Allah sebut sesuatu, yang ni saya tak buat, yang ni bagi kat ustaz tu lah, kan? Bagi dia. Ini maknanya dia bukan Muslim. Okey, dia bukan Muslim. Okey, dalilnya qala Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Tuhan kamu, wa aslimu, dan serahkanlah kepadanya segala sesuatu yang sepatutnya diserahkan kepada Allah. Az-Zumar 54. Okey, itu antara dalilnya. Wa haqiqatul istislam, dan dia nak jelaskan di sini maksud sebenar penyerahan ialah apa? Ta'zimu amrillah, mengagungkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa nahyihi, dan juga larangan Allah. Ada perintah, ada larangan, kita anggap itu benda yang besar. Bukan kita anggap alah ini pun macam lebih kurang lah, boleh pilih lah kot agaknya. Bukan itu. Okey. Wal id'anu lahuma, dan kita iz'an maksudnya kita taat kepada dua perkara itu, iaitu perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal wuqufu 'inda hududi ma anzalahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa menjadikan sempadan, okey, apa yang sentiasa mengikuti sempadan yang diturunkan ataupun sempadan yang ada dalam wahyu. Apa sahaja yang diletakkan sempadan, kita jadikannya sebagai sempadan. Kita tak langgar sempadan tu. Okey. Zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Begitulah maka sesiapa yang mengagungkan hurumatillah, perkara yang Allah apa ya jadikan, apa dia terjemahkan situ? Hurumat. Ada Al-Hajj ayat 30 tu. Ada tak? Menghormati apa? Al-Hajj 30 tu, cuba baca balik. 30. Itulah yang wajib dipatuhi, dan siapa yang menghormati hukum-hukum Allah, maka kebaikan hukum Allah dia sebut Okey, yang kedua Al-Hajj 32 tu. Demikianlah ajaran Allah, dan siapa yang menghormati syiar agama Allah. Syiar agama. Okey, nasib baik tak sebut hukum kat situ. Okey. Tak apa. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah. Hurumatillah, dia maksud dia besar sebenarnya. Macam kita sebut al-ashhurul hurum, kan? Bulan apa? Bulan haram, kan? Okey, apa maksud haram kat situ? Haram perang lagi? Okey, apa? Dia maksud lain ni adalah mulia. Itu yang saya nak sampai tu. Kan, sebab tu kalau dekat negara Arab, kan, kalau perempuan datang, dia panggil apa? Hormah. Maknanya haram. Dia tak masukkan haram tu. Dia masuk hormah, maknanya perlu dimuliakan. Sebab tu kat sana orang perempuan dimuliakan. Kalau kita pergi restoran Al-Baik, kan, dia ada dua bahagian. Okey, baik bawah tu memang untuk syabab lah, kan, yang tak kahwin makan kat bawah. Yang ada isteri dan sebagainya, ada adik dan sebagainya, perempuan, okey, boleh naik ke atas. Dan kat situ bila nak minta makanan, jangan lelaki pergi order, perempuan pergi order, cepat sikit dapat. Dia pasal dia penghormat. Dia nak kacau, semua kau tutup lah ke, kacau apa, kan? Okey, dan nak makan lah, jadi kita tunggu kat dalam, biar dia order, kan, cepat sikit dapat. Kalau kita suruh isteri kita masuk dalam dan kita yang pergi, lepas tu ada perempuan datang, dia kata bagi hormat, bagi yang lilo, bagi kita jenuh tunggu belakang kan. Okey, kat situ itu konsep yang kita nak sebut sebagai contoh lah, kan, nak sebutkan sini. Bila disebutkan hurumat,
antara maksudnya ialah yang dimuliakan. Jadi wa may yu'azzim hurumatillah, sesiapa yang mengagungkan perkara yang Allah muliakan. Okey, antara maksudnya itu antara maksudnya. Antara maksudnya juga ialah benda yang diharamkan oleh Allah. Bila Allah haramkan sesuatu, kita agungkan. Tanah haram contohnya kan. Bila Allah, kenapa Allah haramkan memburu dan sebagainya? Kerana tempat itu tempat yang mulia. Dia ada kaitan dua tu. Okey. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Jadi ta'zim hurumatillah, mengagungkan perkara yang Allah muliakan ataupun perkara yang Allah haramkan kerana kemuliaannya adalah merupakan satu benda yang hebat di sisi Allah. Kemudian wa may yu'azzim sya'airallah, sesiapa yang mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, ini menunjukkan ketakwaan yang ada pada hatinya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu dia macam, kalau tengok pakaian dia, kita sebut inna lillah lah kot agaknya kan. Tapi bila ada sesuatu yang berkaitan dengan syiar Allah, dia pertahankan. Artinya apa? Artinya kita sebut pada semula alhamdulillah. Tadinya tengok pakaian innalillah lah kan. Tapi bila ada sesuatu tentang Allah, tentang Nabi Muhammad dicerca, dibuat karikatur dan sebagainya, dia macam dia marah. Okey, sedangkan tengok pakaian macam mana dia boleh marah kan? Tapi dia tak. Dia ada ketakwaan yang dia panggil apa? Tersembunyi dalam hati dia. Sebab tu jangan kita apa nak panggil lah, dia tak panggil su'uzan boleh lah juga, tapi saya nak cari kata lain, iaitu jangan kita putus asa kan. Bila tengok orang tu tak berapa nak pakaian pun tak berapa nak elok, apa cakap pun macam ni punya cakap kan, jangan. Mungkin ada kebaikan dalam dia yang boleh kita cetuskan. Bila kita cetuskan kebaikan tu, dia akan jadi lebih baik daripada kita. Okey, baik. Macam yang Nabi SAW sebutkan, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu ataupun idza faquhu. Kan? Yang terbaik di kalangan kamu di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di zaman Islam sekiranya mereka memahami. Okay, Umar bin Al-Khattab, siapa sangka dia akan jadi Amirul Mukminin yang kedua? Siapa sangka? Khalifah yang kedua. Siapa sangka apa lagi ya? Macam-macam lah kan, kehebatan yang ada pada dia dalam Islam. Siapa sangka? Sampai ada yang mengatakan, saya tak ingat siapa nama dia, tapi seorang sahabiah ni kan, bila dia nampak Umar datang, Umar tanya nak ke mana. Dia kata saya nak pergi hijrah lah. Apa yang kamu tinggalkan di Mekah untuk kami buat? Nak buat ibadat tak boleh? Jadi Umar doa untuk dia. Okey, semoga selamatlah perjalanan. Itu kan. Jadi dia dengar tu dia pelik. Suami dia datang. Siapa datang tadi? Umar datang. Aku tengok Umar tadi macam lembut hati dia. Apa suami dia cakap? Suami sahabi tu cakap apa? Dia kata, adakah engkau nak kan ataupun merasakan Umar akan masuk Islam? Demi Allah, Umar takkan masuk Islam selagi mana keldai dalam keluarga Al-Khattab tak masuk Islam. Mana kalau keldai tu kata asyhadu an la ilaha illallah kan, barulah Umar pun masuk Islam juga. Tapi selagi mana keldai tu tak mana ada keldai bercakap kan, maknanya gitulah secara zahirnya mustahil. Bahasa mudahnya mustahil Umar masuk Islam, tapi dia masuk Islam. Okay? So kita pun jangan sebut dia ni mustahil lah dapat hidayat, mustahil lah dapat sunnah, mustahil lah. Jangan. Kita kata masalahnya kita ni yang mungkin tak tahu nak cetuskan apa ketakwaan yang ada dalam hati-hati manusia. Okey, kemudian apa sahaja yang Allah perintahkan, apa sahaja yang agama Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka perasaan yang perlu ada pada orang yang beriman ialah ta'zim wal ijlal wal imtithal, iaitu kita mengagungkan perkara itu. Okey, kita merasakan benda itu benda yang tinggi dan hebat. Okey, dan kita pertama sekali terima benda itu. Okey, inilah dia perkara yang akan membawa kepada kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Okey, kami dengar dan kami taat. Itu benda yang pertama. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berjaya. Nak berjaya, dengar, taat. Sami'na wa ata'na. Bukannya awal-awal lagi dah apa? Dia boleh jadi sami'na wa asaina. Okey, lawan dia lagi apa dia? Tak nak dengar, apa dia panggil?
apa nak sebut agaknya qulubuna ghulf, kan, hati kami dah tertutup, tak mau dengar langsung. Okey, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, kan, menjadikan jari mereka dalam telinga tertutup, tak nak dengar. Itu masalah juga. Okey. So kita sami'na wa ata'na, lepas tu nak bincang tak apa. Tapi awal-awal sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Okey. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka lah yang menjadi orang yang faizun, yang berjaya. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya yang dibawa di sini, Al-Hujurat ayat yang pertama, saya rasa semua orang hafal ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Okey. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Dan ayat surah ini sebenarnya suratul Hujurat, antara nama yang diberikan kepada surah ini adalah suratul akhlaq, surah akhlak. Okey, surah etika. Ada etika pertama ialah etika dengan Allah dan Rasulnya. Okey, sebelum etika dengan manusia dan sebagainya, kan. Okey, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, sebelum tu pertama sekali adalah la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu yang paling asasi. Okey. Dengan itu, sekiranya datang perintah daripada Allah, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Okey, yang ada ialah taslim inqiyad, terima dan taat. Terima dan taat. Okey. Dalilnya Al-Ahzab 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh orang yang beriman, lelaki ataupun perempuan, sekiranya Allah dan Rasulnya putuskan sesuatu, tidak boleh mereka pilih dalam urusan mereka itu. Okey. So itu benda yang amat penting kat sini. Saya tak tahu adakah penulis membawa satu, mungkin dia akan bawa selepas ni. Tapi kalau kita tengok, kan, saya teringat sekarang ni ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Baca nanti, kan, baca kat rumah nanti dan bacakan terjemahannya. Bukan, maksudnya tafsiran dia. Okey. Lillahi ma fis samawati wa ma lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey. Bila ayat ni turun, masalah tak? Cuba tengok maksud dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Kalau kamu menzahirkan apa yang ada dalam hati ataupun sembunyikan, Allah akan kira. Oh, detik tu. Betul tak? Apa yang kamu sembunyikan, okey, apa yang kamu nyatakan dan sembunyikan, dua-dua akan dikira. Masalah ke tak? Sekarang ni pun kita dah kutuk berapa ramai orang dalam hati kita dah. Betul tak? Kita dah maki berapa orang ni dalam hati kita. Bila mengajar tu teringat dia tak guna, dia ni tak guna ni. Bila kita dengar ni pun, bila dengar ustaz cakap apa, ini mesti ustaz masukkan yang tu, memang dia pun tak bagus, kan. Dah berapa banyak dah kita maki orang, betul tak? Tapi Allah kira ke tak? Ikut ayat ni Allah kira. Bila kira yang ni, para sahabat datang, wahai Rasulullah, yang maksud hadis tersebut lah, kan, yang disebut, yang jelas dan nyata tak apalah, kan. Tapi yang dalam hati ni kalau kira juga habis kita, wahai Rasulullah. Jadi kata apa? Tengok hadis tu panjang. Dia kata, adakah kamu semua nak berkata seperti mana Banu Israel bercakap? Bani Israel cakap apa? Kami tak mampu. Adakah begitu kamu nak buat? Tak, jangan buat begitu. Sebutkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Okey. Dan minta ampun. Minta ampun. Kami dengar, kami taat. Ghufranaka rabbana. Kami minta ampun. Okey. Lepas tu barulah ayat yang seterusnya turun. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nampak tak? Jadi sebenarnya ayat yang tadi tu kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard tu, sebahagian yang kedua tu maknanya wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Okey, bahagian yang itu dah dinasahkan dengan ayat yang seterusnya, iaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. So nampak tak? Tapi nampak tak? Sekarang ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok ta'zim.
ta'zim yang ada pada Rasulullah. Dan Nabi ajarkan kepada para sahabat. Para sahabat datang kata, ini kami tak mampu yang ni. Tapi apa? Tapi Rasulullah ajarkan, jangan cakap tak mampu, jangan pertikaikan, terima sahaja. Tapi minta ampun lepas tu. Maknanya minta, bila kita kata ya kami terima, tapi benda ni agak susah, minta ampun. Ya Allah, kalau ada kekurangan, ampunkan kami. Okay, di situ turunlah ayat yang menasahkan kiraan ataupun hisab terhadap apa yang disembunyikan oleh hati. Dan ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okey. So kisah tu panjang lah kan, panjang kisah tu, tapi yang pentingnya saya nak ceritakan di sini berkenaan dengan ta'zim. Ta'zim kadang-kadang ta'zim nusus ni ataupun sifat mengagungkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi ada pada ulama salaf. Okey. Adapun apa kat sini ilmusalaf.com kan, kan dan sebagainya, mungkin benda tu kita tak sampai lagi. Okay? Kita yang sekarang ni kita panggil mendakwa. Imam Syafi'i sendiri pun kata apa? Uhibbus salihina walastu minhum. Betul tak? Saya suka kepada orang yang salih, tapi saya tidak bersama dengan mereka. Betul tak? Betul akrahu apa? Apa disebut kan? Maksud hadis ataupun puisi itu, dan saya tak suka kepada orang yang jahat, tetapi barang dagangan kita sama. Barang dagangan saya dengan orang yang jahat ni sama, tapi saya tak suka dia orang. Okay, orang yang salih ni pula saya suka pada mereka, tapi saya tak bukan daripada mereka. Tawaduk Imam Syafi'i kan. Kita apatah lagi kan. Kalau Imam Syafi'i pun lebih kurang macam itu, tapi sebenarnya tak begitu. Imam Syafi'i hebat lah, seorang yang hebat. Okay, maksiat dia pun tengok kaki perempuan dia. Kita punya maksiat Allah musta'an kan. Jangan ceritalah maksiat kita, jangan cerita. Okay? Taubat pada Allah. Maksud orang dagangan orang jahat tu apa? Maksud sebenarnya dia nak ceritakan, okay, Imam Syafi'i punya puisi banyak menceritakan tentang manusia. Okay? Antaranya ialah kadang-kadang orang ni dakwaan dia hebat. Dakwaan dia, saya nak pegang pada sunnah, tapi bila sunnah datang dia tak buat. Jadi Imam Syafi'i nak berikan pengajaran bahawa ramai orang dakwaan dia sekian, tapi dia tak buat. Setiap seorang tu kena ambil lah pengajaran. Okay? Ada contoh satu kan, apa dia, Imam Ahmad. Imam Syafi'i tidur kat rumah Imam Ahmad. Bisa dengar tak cerita ni? Tak dengar kan? Dia pergi tidur kat rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad bagi makanan kan? Okay. Habis makanan tu, banyak lah, habis. Okay. Lepas tu Imam Ahmad letakkan air. Air tu untuk nak ambil wuduk ke apa kan. Okay. So air tu tak berubah. Okay. Jadi pelik lah. Saya rasa yang pelik bukan Imam Ahmad, yang pelik anak Imam Ahmad. Dia pelik kenapa makanan habis. Orang ulama makan banyak. Tak pernah sabar kan. Yang kedua, ulama tak sembahyang malam. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Bila ditanya kan, kau tanyalah Imam Syafi'i, dia tanya. Jadi dia kata, wahai anakku, kenapa saya makan habis? Kerana saya tahu makanan ayah kamu ni mesti makanan yang halalnya. Jadi saya tak akan tinggalkan walaupun secebis. Kan? Okay. Imam Ahmad memang dia amat-amat partikular kan, ataupun terlalu sensitif dengan bab halal haram ni. Okay. Yang kedua, air tu pasal apa? Pasal dah lama dah kan, saya sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Dah lama dah saya ni sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Okay. Macam mana boleh jadi begitu? Boleh kalau tak makan banyak boleh. Kalau makan banyak memang tak boleh lah. Kan, saya pernah duduk dekat Pakistan, kawan-kawan yang Afghanistan tengok orang Malaysia, banyak yang mereka makan. Kita tanya dia, hampa makan macam mana? Kata, kami makan sekali satu hari. Sekali satu hari? Sekali. Dan bila dia iktikaf pun, tahu tak, 24 jam tu sekali dia masuk bilik air dekat Masjid Haram kan. Kita pagi pergi, tengah hari petang pergi, malam pergi. Dia sekali je. Kata, kau sekali je? Sekali je. Okay, dia satu pedas dia tak makan lah kan. Itu satu. Dan kedua dia tak akan banyak. Tapi dah lama dekat Saudi tu dah makin gemuk lah, masa dia makin banyak. Tapi dia cerita macam tu. Memang kawan-kawan yang duduk kat apa dia panggil lah, ada satu tempat tak ingat lah nama dia. Kata nak jalan tu pun bukan main lama, sehari 2 hari kena jalan berterusan. Kalau tak tahu lah cerita dia, kena melalui salji dan sebagainya. Dan berhenti untuk minum teh, makan roti sikit, tak ada banyak, dan terus jalan.
Okey, kita kalau berhenti tu dengan masya-Allah dengan satenya, dengan tunya, dengan ni kan. Dia tak, dia ikut macam tu. Dan mereka banyak kurus-kurus. Tapi bila dia orang dah pindah ke Pakistan, lain sikit lah. Dia dah banyak duit, dia jadi gemuk balik lah kan. Tak apa lah, itu cerita lain lah kan. Okay. So yang penting tadi ialah berkenaan dengan ta'zimu an-nusus. Okay, mengagungkan nas-nas. Pertama sekali, kan saya dah sebutkan dulu, datang apa-apa ayat Quran, terima. Susah buat cerita lain. Okay, terima, sami'na wa ata'na. Rasa susah, ghufranaka rabbana. Kan, susah minta, ya Allah, pada saya ni susah, tapi saya terima juga, dan ada apa kesilapan, saya mohon maaf. Okey. Okey. An-Nisa 65, kita bacakan satu lagi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Tuhanmu, okay, mereka tidak beriman sehingga menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakam ataupun sebagai pengadil dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Bukan yang itu sahaja, selepas itu la yajidu fi anfusihim haraja, tidak rasa tertekan, tension, haraj dalam hati mereka dengan apa yang engkau putuskan. Okey, wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sebenar-benarnya. Tiga benda lah. Okey, satu, rujuk pada Rasulullah. Yang kedua, tidak tertekan. Yang ketiga, terima dengan sebenar-benarnya. Kan ada orang dia tak rujuk pada Rasulullah. Ada orang rujuk pada Rasulullah, tapi bila Rasulullah keluarkan hukum, dia tak suka. Okey, dan dia buat secara kusala, secara malas, secara terpaksa. Dia benda, tiga-tiga benda ni dah pun dijelaskan kat sini. Okey, rujuk pada Rasulullah, hukum yang Nabi keluarkan tu, okey, jangan rasa macam tak adil dan sebagainya, dan kena terima dengan sebenarnya. Okey. Okey, kita habiskan inilah saya rasa. Allah sebutkan lagi sebab utama orang tinggalkan ketaatan terhadap Rasulullah di zaman itu ialah hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Okey, mereka ikut hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang ikut hawa nafsunya tanpa hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat sini kita faham, kalau ikut hawa nafsu ada hidayat, okey tak? Kalau ikut hawa nafsu tak ada hidayat, tanpa hidayat, okey ke? Tak okey? Tak okey. Ikut hawa nafsu dengan hidayat, boleh tak? Faham ke tak faham ni? Contohnya sekarang ni, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan apabila kamu mendatangi isteri kamu dapat sedekah, pahala sedekah. Jadi mereka mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu, adakah salah seorang daripada kami membuat ataupun melakukan syahwat, dia dapat pahala. Jadi Nabi kata apa? Bukankah sekiranya dia buat perkara itu pada yang haram, dia akan dapat dosa? Nampak tak ayat tu cantik macam mana? Ittaba'a hawahu bighairi huda, ikut hawa nafsu dia tanpa hidayat. Kalau ikut hawa nafsu dengan hidayat tak apa. Faham tak? Pergi dekat restoran, makan bukan hawa nafsu ke? Takkan pergi restoran nak apa, baca Quran kot. Pergi restoran nak makan lah. Makan banyak, makanan banyak kat Malaysia, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pilih tu, kita pilih atas rasa apa? Makan yang paling tak sedap? Tak kan, yang paling sedap kita nak pilih. Apa pasal tension nak pilih mana satu, semua sedap kan. Tak apalah, pilih lah kan. Pilih tutup mata, tekan yang ni, agaknya okey ni lah, nasi goreng kambing gitu kan. Okey, nasi goreng kambing. Ambil ni berapa nak ambil? Pilih nasi goreng kambing tak ada masalah. Tapi lepas tu nasi goreng kambing 3. Siapa dia? Saya lah. Boleh tak macam tu? Kata ustaz ataupun kata bang, boleh habis ke? Boleh, tak ada masalah. Di sini kita dah ikut hawa nafsu. Okey, sepatutnya satu bahagian tu untuk makanan, satu untuk minuman, satu untuk apa? Untuk udara. Dan tiga-tiga dah masuk dah. Dia tak ada ruang lagi dah untuk nafas. So itu biasalah, bila tak ada ruang untuk nafas, dia akan jadi syaitan masuk dan sebagainya. Okey. Okey. Jadi yang penting kat sini ialah kalau tak ikut Rasulullah, artinya ikut hawa nafsu. Ramai orang kita akan nampak orang kan tak ikut Nabi, dan dia kata sebenarnya ada huraian macam ni kan. Dia hawa nafsu, senang. Jawapannya ialah innama yattabi'una ahwa'ahum.
Tapi kadang-kadang bila sebut hawa nafsu tak sedap lah. Jadi dia akan sebut letak benda lain. Dia akan kata contohnya pemikiran. Okay, hadis ini tak sesuai dengan pemikiran zaman ini. Pemikiran tu hawa nafsu lah. Tahu tak? Pemikiran yang berdasarkan pada hawa nafsu. Okay? Baik, seterusnya ada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. An-Nur 63. Maka hendaklah mereka yang hendaklah berjaga-jaga, mereka yang menyalahi perintahnya, iaitu perintah Rasulullah, daripada ditimpa fitnah ataupun ditimpa azab yang pedih. Okey, fitnah kat sini, azab yang pedih jelas lah. Fitnah kat sini apa? Fitnah kat sini adalah cubaan. Boleh juga. Tapi fitnah kat sini adalah kekufuran. Okey, kekufuran. Syirik dan kekufuran. Okey. Dan ayat ini digunakan untuk oleh al-Imam Malik rahimahullahu taala untuk nak mengatakan bahawa orang yang menyalahi perintah Rasulullah boleh tergelincir dalam kekufuran akhirnya nanti. Okey. Dan ayat yang seterusnya An-Nisa 115 kita dah baca dah. Okay, bagaimana kita tak boleh menyalahi perintah Rasulullah dan ikut selain jalan orang yang beriman. Okay, dan akhir sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman, bahkan celaan kepada orang yang tidak mengagungkannya dan tidak taat kepada perintahnya dan larangannya. Okey. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Surah Nuh ayat yang ke-13. Apa terjemahannya? Tak ada terjemahan di situ. Ma lakum, kenapakah kamu semua la tarjuna lillahi, tidak mengharapkan bagi Allah waqaran, iaitu ada. Tak jumpa situ. Minta terjemahan. Saya tak nak silap dalam terjemah. Ada maksud tu tapi takut salah. Tak ada situ. Buka sekejap ni terjemah Al-Quran. Waqar itu adalah penghormatan kan. Okey, kenapakah kamu semua tidak menunjukkan penghormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak apalah, itu maksudnya. Dan yang penting kat sini ialah perkara ini benda yang cukup penting untuk orang yang beriman. Paling kurang kena ada sesuatu dalam hati. Sebab tu kita tengok siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah diubah dengan tangan dia, kan, dengan kuasa yang ada pada dia. Kedua, diubah dengan lisan dia, dihuraikan. Yang ketiga, ubah dengan hati dia. Wa dzalika adhaful iman. Itulah iman yang paling rendah. Kalau tak ada yang ni, artinya tak ada iman. Okey, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka yang dipaksa dan hatinya apa? Mengapa kamu tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Okey, mengapa kamu tidak menghargai menghormati Allah SWT? Okey, jazakallahu khairan. Dan ketiga adalah hati. Paling kurang kena engkar dengan hati kita. So itu masalahnya lah kan. Kalau bahagian hati pun dah tak ada, artinya iman tu dah tak ada lah. So sini pun sama juga kan, min taqwal qulub dan sebagainya yang telah kita bacakan tadi. Itu yang perlu kita jaga. Paling minimum sentiasa kena ada yang tu. Dan iman kita akan naik dengan amalan. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'siyah ataupun bil ma'asi, kan, tambah dengan ketaatan. Iman tu ada. Suka pada solat tapi tak solat, suka pada sedekah tapi tak sedekah dan sebagainya lah. Okey. Tapi bila kita buat, dia naik. Bila tak buat, dia turun balik. Okey. Wallahu a'lam. Saya rasa kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah kita akan sambungkan pada kelas yang akan datang. Kalau ada soalan, ada
Boleh, tak ada masalah. Perintah Allah dengan perintah Rasulullah samalah. Dari sudut apa? Wahyu sama. Ya, dari sudut mutawatir tak mutawatir lain lah kan. Tapi dari sudut wahyu sama. Siapa yang tolak perintah Allah, siapa yang tolak perintah Rasulullah, hukum dia sama dengan menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Man yuti'ur rasula faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada soalan lain? Kitab ni tak apalah kalau tak ada soalan ni. Kitab ni antara yang saya suka ataupun buku ni ialah berkenaan dengan athar yang dia bawa. Riwayat-riwayat yang dia bawa yang kita akan baca kelas yang akan datang nanti. Okay, contoh-contoh kan. Macam mana mereka, iaitu para sahabat, para tabi'in, para imam kan. Okey. Bagaimana mereka mengagungkan, menghormati dalil. Bagaimana mereka menghormati dalil. Kita tengok macam lain, cara dia orang hormat dengan kita lain. So kita kena baca kisah-kisah ni untuk nak mendekatkan kita dengan praktikal mereka. Okay, nak jadi macam mereka tanpa, dia panggil apa, tanpa qudwah ataupun uswah agak susah kan. Tapi caranya ialah dengan baca. Banyak baca kita akan, oh macam ni cara dia, macam ni cara dia, macam ni cara dia. Okey. Jadi baguslah kalau boleh baca sebelum datang tu, bagus juga. 33. Ada lagi nak tanya? Okey, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam.